Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-16. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-25 dan 26 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh. Lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan perkataan azab dalam ayat ke-26 surah Hud disebut dalam bentuk kata nama umum dan bukannya kata nama khusus. Ini kerana kaum Nabi Nuh AS menganggap azab itu hanyalah azab di dunia sebab akhirat tidak wujud bagi mereka. Maka Allah sebut azab di sini dalam bentuk kata nama umum untuk meliputi azab di dunia dan akhirat sekaligus. Di sini kita nampak dengan jelas bahawa Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya dengan menggunakan kaedah memberi ancaman kerana kaumnya sendiri menyembah berhala dengan sebab takut kepada kemurkaan berhala-berhala tersebut. Kita dapat lihat di ayat sebelum ini, Nabi Nuh menyebut sifat-sifat keagungan Allah seperti Allah lah yang menunaikan hajat-hajat mereka dan segala ciptaan tunduk kepada Allah. Ini semua bertujuan untuk menyedarkan kaumnya bahawa hakikatnya Allah lah yang berhak digeruni dan disembah, bukan berhala-berhala itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-25 surah Hud bahawa Nabi Nuh AS adalah Rasul pertama yang dihantar kepada umat manusia kerana kaumnya merupakan kaum manusia pertama yang menyekutukan Allah. Nabi Nuh kata kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah seorang pembawa berita yang menakutkan, yang nyata kepada kamu. Manakala pada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-26, Nabi Nuh menyambung lagi dakwahnya kepada kaumnya bahawa sembahlah Allah, Tuhan sekalian alam. Jikalau mereka tidak menyembah Allah, mereka akan menerima azab yang sangat teruk di akhirat. Dengan memperhatikan dasar inti dakwah Nabi Nuh ini, kita akan ketahui bahawa sebenarnya para rasul dari yang pertama sehingga yang terakhir, semuanya menyeru kepada perkara yang sama, iaitu menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan segala kesyirikan.
Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-25 dan 26 surah Hud, bahawa sebelum ini Allah telah menceritakan segala sifat dengki dan ingkar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka melontarkan pelbagai hinaan dan tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menggelarkan Nabi sebagai penyair atau penyihir. Tidak lupa juga bahawa mereka mengatakan Nabi sendirilah yang mencipta ayat-ayat Al-Quran, lalu mendakwa ia datang dari Allah untuk menarik masyarakat mengikut baginda. Tuduhan-tuduhan sebegini sangat menyedihkan hati Nabi. Maka dengan rahmat ilahi yang sentiasa dicurahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, terlebih lagi kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah datangkan pula ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi dan umat-umatnya yang terdahulu, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa jalan dakwah ini memang berliku, tapi tidak bermakna Allah tinggalkan hambanya keseorangan tanpa penolong. Di samping itu, ayat-ayat ini ingin menjelaskan kepada kaum yang bahawa mereka bukanlah yang pertama ingkar kepada Allah. Sesungguhnya sebelum mereka telah berlalu kaum yang ingkar dan semuanya telah mendapat bahagian mereka dari azab. Justru, ambillah iktibar dari kisah ini dan ikutilah Nabi kamu dengan petunjuknya. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-25 surah Hud, mengatakan bahawa ayat 1 sehingga ayat 24 surah Hud ini menceritakan tentang dasar-dasar utama dalam tauhid. Ini menunjukkan bahawa semua rasul membawa kefahaman agama yang sama, walaupun berbeza syariat. Ayat-ayat ini juga menceritakan perjuangan para rasul dalam menegakkan kalimah tauhid ini. Surah ini adalah antara surah yang telah menyebabkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruban kerana betapa gerunnya isi kandungan ayat-ayat ini. Kita dapat meneliti dari ayat ke-25 surah Hud ini bahawa Nabi Nuh adalah rasul pertama yang dihantar ke umat manusia. Adapun Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Syih alaihissalam hanyalah seorang Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada orang lain. Difahami daripada hujung ayat ini bahawa kaum Nabi Nuh telah menjadi suatu kaum yang sangat melampau sehingga Nabi Nuh memilih untuk sebut Nadhir yang bermaksud pemberi ancaman. Dari banyak sifat Rasul yang lain, amaran ini sangat keras dan terus ke sasarannya tanpa sebarang kiasan. Seakan-akan ingin mengatakan bahawa kalaulah mereka tidak taubat, pastilah azab Allah akan terus menimpa mereka. Tidak datang ancaman sehebat ini, melainkan kerana mereka sendiri yang telah bertindak dengan sangat melampau. Hal ini sebagaimana tercatat dalam ayat ke-23 surah Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami, terutama penyembahan Wad, Suwa, Yaghus dan Ya'uq serta Nasr. Nabi Nuh berjuang menegakkan agama Allah sehingga ke akhir hayatnya, yakni pada umur 950 tahun. Beliau berjuang siang malam dengan cara kasar dan lembut, secara terang-terangan dan sembunyi, tapi kaumnya semakin diajak semakin ingkar. Sehingga mereka memasukkan jari ke dalam telinga mereka supaya tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Manakala tafsiran bagi ayat ke-26 surah Hud adalah Nabi Nuh memberitahu kaumnya bahawa mempersekutukan Allah adalah dosa yang paling besar yang seorang hamba itu boleh lakukan. Kalaulah seorang hamba itu hanya melakukan dosa syirik dan tidak yang lain, tetaplah tidak berguna segala kebaikannya di akhirat kelak. Nabi Nuh mengatakan bahawa baginda takut dengan azab Allah, bukan kerana risaukan dirinya, tapi kerana risaukan keselamatan kaumnya yang dicintai.
cinta Nabi Nuh terhadap kaumnya sehingga tak sanggup azab menimpa mereka. Tapi cinta pun boleh bertukar menjadi marah apabila seruan dakwahnya ditolak berkali-kali. Pernah Nabi Nuh AS mendoakan azab kepada kaumnya, sebagaimana yang disebut dalam ayat ke-26 surah Nuh. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-25 dan 26 surah Hud menurut penafsiran oleh para ulama. Ayat ke-25 dan 26 surah Hud ini memberitahu kepada kita bahawa tugas ini bukanlah mudah, sebagaimana Nabi Nuh yang menghabiskan umurnya sebanyak 950 tahun untuk berdakwah. Tetapi bukan umat yang mengikutinya semakin bertambah, malah mereka semakin ingkar. Fahamlah kita bahawa kalau tempoh dakwah itu menjadi faktor hidayah, tentulah Nabi Nuh antara Rasul yang paling banyak umat. Tetapi hakikatnya hidayah milik Allah dan dia beri hidayahnya kepada siapa yang dia inginkan. Maka seharusnya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat iman yang dikurniakan kepada kita. Nikmat iman ini adalah benda yang sangat mudah dilupakan, terutamanya kepada mereka yang telah Islam sejak lahir. Mereka tidak merasakan kesusahan mencari kebenaran di dunia yang penuh tipu daya ini. Disebabkan itu mereka sering lalai dengan nikmat ini. Hatta mereka yang tahu tentang nikmat ini pun tidak memahami keagungan nikmat ini, seperti mereka yang melihat orang mati dalam televisyen tidak akan faham betapa peritnya mati sehinggalah dia sendiri yang mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita juga belajar dari ayat ini bahawa para rasul semuanya menyampaikan risalah tauhid yang sama, walaupun cara ibadah mereka berbeza sesuai dengan zaman mereka. Kita melihat sebahagian manusia menyangka ada sebahagian rasul yang mengajak kepada akidah yang salah, seperti mereka mengatakan Nabi Isa itu mengaku anak Tuhan, sedangkan semuanya mengajak menyembah Allah. Kita juga nampak bahawa sikap menyekutukan Allah ini bukan sahaja wujud di zaman moden, malah ia telah wujud sejak awal-awal penciptaan manusia lagi, sehinggalah Allah mengutuskan Rasulnya, iaitu Nabi Nuh AS. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-25 dan 26 surah Hud ini, pertama, setiap Muslim hendaklah mengikut contoh teladan para Rasul terdahulu yang teguh melaksanakan risalah dakwah. Janganlah kerana ditolak dakwahnya sekali dua, terus kita putus asa, kerana hakikatnya Allah yang memberi hidayah dan tugas kita hanya menyampaikan. Kedua, tidak pelik apabila kita melihat ramai orang kafir di zaman ini, kerana sikap ini telah ada sejak awal penciptaan manusia lagi, sehingga Allah menghantar Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaum manusia pertama yang melakukan perbuatan syirik. Ketiga, sebagai Muslim kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita. Lazimilah diri untuk memikirkan keadaan kita andai tidak lahir dalam keadaan Islam. Bagaimana kita ingin mencari kebenaran agama Islam itu? Kemungkinan besar kita tidak terfikir pun untuk mencari hidayah Allah. Maka marilah bersama kita muhasabah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.